Okay, cikgu. Bila cikgu dah add, cikgu dah buka satu untitled report. Sini cikgu boleh tukarkan lah. Tukar title tu tukar kepada nama report cikgu. Ataupun nama portal atau laman tu. Contoh cikgu nak buat laman kehadiran. Okay. SKARY. Contoh 2021. Okay, contoh macam tu lah. Okay, so nanti ini adalah file dia. Okay, apa yang saya nak kongsikan adalah butang-butang yang penting dalam ni. Okay, yang pertama, kalau bila kita main dengan data, main dengan line internet, bila kita add, ada dua tempat untuk cikgu refresh. Refresh tu sebab kita nak data tu sentiasa baru. Okay, kalau kata kita masuk, kenapa tak bergerak ataupun tak berubah, kita refresh. Setiap kali kita add tu kita refresh sebab dia akan baca lambat sikit. Kalau kita tak refresh tu dia ambil masa. Satu tempat dekat atas ni. Okey, satu lagi dekat sini refresh data. Okey, ada dua tempat. Dan ada lagi satu tempat dekat masa kita add data nanti ada saya tunjukkan lagi satu. Okey, kemudian butang-butang yang penting dalam Data Studio yang kita nak gunakan lah untuk buat benda ni. Yang pertama dekat insert ni, dia ada banyak. Ini nanti kita nak masuk carta pie lah, apalah, kita nak masuk jadual ke, kita nak masuk senarai nama guru ke, semua kat sini. Okey, ni satu tempat. Tapi nanti bila kita dah ada data yang kita kumpulkan ataupun dia panggil blend data, data gabungan tu, kita pilih apa sahaja dia akan ikut. Okey, tu nanti kemudian saya kenalkan butang-butang dahulu. Okey, kemudian resource. Okey, resource. Ini resource, butang yang penting. Yang ini manage data resource, yang mana dia kumpulkan semua data yang kita ambil daripada spreadsheet. Dia akan masukkan dalam senarai. Dekat sini kita boleh refresh, dekat sini kita boleh ubah. Okey, maksudnya ni macam dia punya ibu utama lah. Dia punya jantung lah dalam benda ni. Kemudian manage blend data. Manage blend data ni maksudnya nanti dua gabungan, kita gabungkan data. Contoh kita nak baca nama, kemudian kita nak dia baca respon. Dan benda tu akan bertukar automatik bila orang key in. Daripada nama yang tak berubah yang kita dah ada dan data yang berubah ikut nama. Jadi kita akan gunakan dekat blend data ni. Kita akan banyak pakai blend data. Nanti saya tunjukkan cara macam mana blend data. Kemudian apa benda penting yang kita nak tengok dalam tu. Dia kalau cikgu faham sekali benda ni, cikgu dah boleh buat macam-macam. Okey, dengan blend data ni. Okey, kemudian kita filter. Sebab kita main 3 ni je, yang lain tu abaikan. Manage filter. Filter ni dia macam peraturan. Contoh kita nak data tu dia baca orang hadir je. Kat situ kita buat filter. Ataupun kita nak dia baca budak yang tak mengisi data. Kita akan buat filter dia. Dia punya saringan dia. Ataupun guru tahun 1 sahaja. Filter guru tahun 1 je. Jadi dalam board kita tu keluar nama tahun 1 je walaupun nama orang lain masuk. Itu kat filter nanti. Jadi butang dia dekat sini. Manage filter. Dan ada juga tempat lain butang dia. 2 tempat. Okey, itu satu. Kemudian dekat sini, selain daripada data ni, sini adalah untuk data-data tambahan. Kalau nak tambah. Tapi biasa kita main 2 ni je. Satu sini, Google Sheet. Kemudian Google Analytics. Analytics ni nanti dia fungsi dia satu je untuk baca pengguna. Tu kalau nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Okey. Tapi kita banyak main dekat Google Sheet. Okey. Ni cancel je. Cikgu jangan risau. Cancel je. Kalau kata salah ke apa, Ctrl Z. Okey. Kita undo balik. Butang undo pun ada kat sini. Jangan takut. Tersilap, tertekan, terhilang tu jangan takut. Okey. Benda data ada, kita tak kisah. Jangan takut buat. Berani je. Okey. Kemudian macam cikgu dah buat dia punya banner, dah buat dia punya tema yang saya ajar dekat Canva tu. Add dia kat sini. Ni add text. Ni tambah text. Okey. Yang ni tambah gambar.
Kemudian yang ni kalau nak buat kotak dan nak buat bulatan, maksudnya macam frame dia lah. Okey. Dua tempat ni. Kita main benda tu je. Kemudian yang ini ni adalah dia punya line. Kalau nak kita buat jadual, kita nak buat carta organisasi, kita main kat sini. Kita ambil kat sini. Okey. Itu butang untuk kawasan ni 1, 2, 3, 4 yang kita gunakan. Yang lain tu cikgu boleh explore. Okey, kemudian dekat sini add control. Add control ni adalah down. Yang ini contoh macam cikgu nak cari senarai nama murid. Kalau cikgu tengok dalam contoh-contoh orang kan, nak cari ikut kelas, nak cari tu, kita pakai drop down list, ataupun input box, advanced filter, ni lah. Biasanya kita pakai drop down list. Kita pakai. Kemudian date range control ni tarikh. Contoh kita letak, bila kita tak letak date range control ni, kita tak dapat nak tengok hari-hari sebelum, hari selepas. Kita tak boleh nak adjust. Tapi kalau kita letakkan date range control ni, dia ada kat atas. Kita letaklah kat mana-mana. Tu nanti saya tunjuk satu-satu bila kita tunjuk apa dia date range control. Okey. Kemudian dua je lah. Satu dengan dua. Date range control dengan drop down list yang kita pakai. Yang saya pakai lah. Kalau cikgu nak guna yang lain, kita boleh explore. Okey. Kemudian add chart. Sama juga. Dia sama macam tadi. Insert tadi benda yang tu. Yang ni add chart nampak sikit tulisan dia. Tapi kalau insert yang tadi, kita tak dekat tepi ni tak jelas. Semua benda yang saya tunjuk tadi ada kat sini. Ataupun ada dekat atas. Sama juga dengan add chart. Ni pun sama. Nak tambah pie apa semua. Tu dia butang-butang dia. Okey. Kemudian add page. Sebab kita nanti nak pakai banyak page. Okey. Nak pakai banyak page kat sini. Add page. Bila cikgu dah tambah, dia akan keluar. Kemudian butang 3 ni untuk rename, copy, dengan juga kita nak hide. Hide ni biasanya saya sorokkan template utama. Maksudnya cikgu dah buat satu page, lepas tu cikgu tak payah nak adjust lah lepas ni. Theme apa semua kan. Benda yang kekal setiap muka surat tu, kita simpan sebagai template. Lepas tu kita hide kan dia. Jadi orang buka, orang tak tengok yang kosong tu. Orang tengok yang dah siap. Jadi yang kosong ni kita pakai bila nak tambah muka surat. Tapi kita tak payah adjust dah. Perkataan, tulisan, gambar atas yang kita nak kekalkan setiap muka surat sama. Itu kita gunakan hide. Duplicate ni, bila cikgu dah buat satu untuk tahun 1, nak buat untuk tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, kita duplicate je. Duplicate tukar nama, kemudian nanti data dia kita tukar. Dia kira sekali buat je pening. Lepas tu senang dah. Tak ada masalah. Okay. Rename ni biasalah namakan. Okay. Itu butang dia. Dan butang tepi ni nanti saya akan bagi tahu fungsi dan macam mana, sebab dia bergantung pada data yang kita ada. Okey, yang tepi ni. Satu lagi, bila cikgu klik kotak ni, dia warna putih kan. Kita tukarkan kepada layout. Layout tu kita nak tukar lah macam mana bentuk dia. Sekarang ni saiz dia kecil, kita tukar saiz dekat tepi ni. Tu nanti saya bagi tahu saiz apa yang sesuai dan sebagainya. Bergantung pada apa yang cikgu nak buat. Okey.